Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kisah Talut dan Jalut yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Tengok surah Al-Baqarah ayat 249 dan 250. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih qala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Talut apabila diterima menjadi raja oleh Bani Israel, dia pun mula melatih Bani Israel buat latihan ketenteraan untuk menghadapi Jalut. Apabila dah latih dah cekap dah, maka keluarlah. Allah Ta'ala cerita dalam ayat 249. Maka tak kala Talut dan tenteranya keluar nak pergi perang lah. Sampai di tengah jalan, daerah panas, terik, maka Talut kata, Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Dia kata pada tentera dia, Allah akan uji kamu dengan sebuah sungai. Sesiapa yang minum airnya, maka dia bukan daripada golongan aku. Falaisa minni, bukan daripada tentera aku. Sesiapa yang tak minum, kecuali dia minum sikit saja, dia minum satu cedok dengan tangan dia aja, maka dia golongan aku. Fa innahu minni. Ini satu pelajaran yang besar untuk kita. Kalau dalam keadaan yang panas terik, kita dahaga, maka kita jangan minum air cara gopoh. Talut dia nasihat tentera aja sebab dia tahu tenteranya akan minum secara pelahap, yang menyebabkan mereka akan collapse, mereka tak larat. Sebab itu dia kata, siapa yang minum, maka orang yang minum tu bukan daripada golonganku. Maka dia tahu lah, orang ni akan lemah. Yang kedua pengajaran dia ialah ketaatan kepada ketua. Ketua nak uji satu-satu benda yang kita suka tapi ketua tak bagi. Dan dia kena ikut ketua dalam keadaan yang macam ni. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Maka pakak-pakak minumlah tentera dia tu. Apabila sampai ke sungai tu, pakak-pakak minum habis. Kecuali sebahagian daripada mereka. Maknanya sebahagian, maknanya yang taat kepada Talut tu sahaja yang tak minum, hanya sedikit saja. Maka Talut pun terimalah. Inilah golongan yang boleh ikut dia berlawan dengan Jalut. Falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih. Maka tak kala dia menyembarang sungai bersama dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang minum air sungai itu kata, kami hari ini tak laratlah nak lawan dengan Jalut dan tentera-tenteranya.
Dulu mereka nak berperang. Bila nak berperang, mereka tak tahan uji. Tapi ada sebahagian yang beriman tu, mereka hanya minum sedikit sahaja, iaitu secedok tangan mereka. Maka mereka ni tak apa. Mereka kata apa? Qala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilah. Berkata orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah. Orang yang yakin, percaya bahawa berperang ni mati syahid, mereka akan bertemu dengan Allah. Mereka kata apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa gulungan yang sedikit dapat mengalahkan gulungan yang banyak. Mana sejarah telah menunjukkan kepada mereka, gulungan yang sedikit boleh mengalahkan gulungan yang banyak dengan izin Allah. Sejarah lama, contohnya selepas zaman Nabi Musa, Yusha' bin Nun mengalahkan puak Jabbarin di Baitul Maqdis. Gulungan yang sedikit boleh mengalahkan gulungan yang banyak. Macam kita pun peristiwa Badar, kita boleh ambil cerita peristiwa Badar, di mana gulungan yang sedikit orang yang beriman 313 orang sahaja boleh mengalahkan kaum musyrikin 1000 orang. Maknanya gulungan sedikit mengalahkan gulungan yang banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tak kala mereka melihat Jalut, dah seberang sungai dah, bertembunglah dengan tentera Jalut, maka kecutlah perut, takut. Pasal apa? Pertama, puak Jalut banyak. Yang kedua, Jalut ni besar dan tentera dia pun besar. Jadi perasaan takut tu datang. Ini lumrahlah, biasalah pada manusia. Kemudian mereka berdoa. Inilah kata doa tu senjata orang yang beriman. Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuangkanlah dalam hati kami ini kesabaran. Jadi kami ni orang yang sabar. Nak hadapi gulungan yang banyak, gulungan yang kuat, jadikanlah kami ni orang yang sabar. Wasabbit aqdamana, dan tetapkanlah pendirian kami. Pendirian kami ni supaya kami ni jangan takut, jangan goyah, jangan lari perang. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami menghadapi puak-puak yang kafir. Jadi insya-Allah kita sambung. Seterusnya ada 2 ayat lagi, iaitu ayat 251 dan 252.